Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih. Wala haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, dengan segala nikmat yang kita kecapi saban hari, yang mana kalau kita nak kira, kita nak nilai, maka tidaklah semua nikmat-nikmat tersebut dapat kita hitung dan dapat kita kira. Jadi alhamdulillah, pada kali ini kita akan cuba berkongsi berkaitan dengan bagaimana kita nak menjadikan rasa gelisah, gundah gulana itu menghasilkan nilai ibadah. Adapun dalam kehidupan seharian kita, tak dapat tidak, kita tak boleh lari daripada diuji, dilanda dengan ujian dan juga dugaan. Sebab itulah kita kena faham dalam kehidupan kita ini penuh dengan hikmah dan juga rahsia, yang mana kita mungkin tak dapat nak capai tahap pemahaman kita terhadap rahsia dan juga hikmah yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Pada akhirnya hidup ni bergerak mengikut kehendak qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat tidak kita kata ujian yang datang sama ada satu, ada yang dilanda ujian, dua, tiga ujian sekaligus, ataupun ujian tu datang serentak, menyebabkan orang yang dilanda ujian tersebut terduduk ataupun rebah sehingga tidak dapat nak bangkit semula, dan akhirnya menyebabkan dia berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi atas dasar itu kita mengambil kesempatan ni untuk kita sama-sama kongsi bagaimana kita nak elakkan daripada apabila ditimpa satu ujian dan juga musibah, kita tidak dapat bangkit semula untuk hadapi bentuk ujian dan juga musibah tersebut sebagai seorang hamba Allah yang beriman dan juga redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha mengetahui setiap apa yang didatangkan kepada kita dalam kehidupan ini, semuanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita menyangka apa yang berlaku dalam kehidupan kita sama ada secara zahir ataupun sebaliknya berada di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita menyangka Allah tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita, apa yang kita lalui, menyebabkan kita hilang keyakinan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan ini. Itu adalah kesan daripada kurangnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, dia mesti kena tahu bahawa Allah yang mendatangkan ujian-ujian ini. Jika dirujuk kepada Al-Quran, kalau kita lihat kepada Al-Quran, salah satu tujuan ujian ini didatangkan kepada manusia adalah untuk menguji dan juga mengasingkan orang-orang yang beriman dengan orang yang kurang beriman. Sebab itulah kepada orang-orang yang beriman, kalau kita teliti, kita cuba selami firman Allah Subhanahu wa taala. Satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna
wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahawa mereka dibiarkan begitu sahaja dengan sewenang-wenangnya mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum pun diuji. Perkara ini kalau kita lihat, kebanyakan manusia menyangka bahawa mereka ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini untuk mengharungi kehidupan ini dengan tidak ada dugaan, tidak ada ujian, sedangkan mereka sendiri beranggapan bahawa dan juga mengaku mereka ini telah pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keimanan. Sedangkan kita kata mereka belum pun merasai ujian, belum pun merasai dugaan, bahkan mereka belum pun diuji dengan tahap ujian yang telah dilalui oleh orang-orang terdahulu, oleh para anbiya, para salihin, para aulia, dan juga orang-orang beriman yang lain. Sebab itulah kita tidak boleh terlalu mudah mengatakan yang kita ini amanna, kita ini telah pun beriman, kita ini telah sempurna keimanan kita, sedangkan dalam kehidupan ini kita tidak diuji, tidak betul-betul diuji dengan ujian yang selayaknya, yang sesuai dengan kita. Sebab itulah orang terdahulu apabila mereka menerima nikmat, mereka merasakan Allah sayang kepada mereka, Allah redha dengan mereka. Tetapi apabila mereka diuji, ditimpakan dengan satu bala bencana, mereka mula menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan Allah tidak pedulikan kepada mereka, Allah tidak redha kepada mereka, Allah tak sayang mereka. Ini menyebabkan kita menyalahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lihat kepada ini, apabila kita telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bersegera kembali kepada Allah dengan melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh rasa kehambaan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menghamparkan kepada kita ibadah yang sangat luas, dan setiap apa yang kita buat dalam kehidupan ini kena dengan cara dan niatnya, maka hasilnya akan menjadi ibadah. Kesedihan, ujian, bencana, wabak, kekurangan harta benda yang ditimpakan kepada kita, jika kita kembali semuanya kepada Allah dengan mengharapkan keredaan Allah, dengan merasakan setiap ujian ini adalah untuk menguatkan kehambaan kita kepada Allah, untuk menguatkan kebergantungan kita kepada Allah, maka inilah yang natijahnya akan menghasilkan ibadah dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengambil kesempatan di atas kegelisahan dan juga musibah dengan menukarkan kepada sebuah kebijaksanaan. Bagaimana dikatakan mengambil kesempatan ke atas kegelisahan dan juga musibah ini kepada kebijaksanaan, iaitulah dengan kita sabar dan juga redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengambil jalan untuk kembali sujud, merendahkan diri dengan penuh kehinaan dan juga dosa, kembali mengharapkan pertolongan dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bangkit dan juga untuk kita bangun semula menempuh dugaan tersebut
dengan berfikiran ataupun beriktikad bahawa ini adalah salah satu tujuan Allah untuk nilai sejauh mana keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekuat manakah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan ditimpakan ujian dan juga dugaan ini, maka disitulah kita boleh nilai, kita boleh meletakkan diri kita di mana aku sebenarnya ketika ditimpa ujian dan juga musibah. Kita tidak boleh terlalu selesa dengan nikmat yang kita dapat, sehingga kan menyebabkan kita menjadi lalai dan semakin jauh daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang tidak ditimpa ujian, tidak ditimpa musibah, akan lupa dan merasakan apa yang mereka buat ini mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya perlulah dinilai semula, kerana di sana perlu kita ingat ada lagi satu perkara yang perlu kita takuti, iaitulah istidraj, di mana kita diberi kelapangan, kemewahan, kesenangan hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya ketika mana kita telah jauh dan juga lalai, ketika itu Allah utuskan malaikat untuk rentap nyawa kita, menyebabkan kita tidak sempat untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun apabila kita telah berada di saat sakaratul maut, barulah kita ingin kembali memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tangguh kematian kita, kerana kita masa itulah kita dah nampak kebenaran-kebenaran yang dinyatakan sebelum ini, sehingga akan kita minta kalau boleh Allah Ta'ala tangguh saat kematian kita untuk kita kembali beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita ingat pada ketika itu rayuan kita, taubat kita tidak berguna lagi, kerana ruang masa yang cukup luas Allah Ta'ala telah berikan kepada kita sepanjang kehidupan dengan nikmatnya, tetapi kita telah lupa, kita telah abaikan semua itu dengan menyatakan apa yang kita hadapi atau apa yang kita lalui dalam kehidupan ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha kita sendiri, menyebabkan kita merasa Allah redha dengan kita, Allah sayang dengan kita. Hakikatnya kita telah tertipu dengan satu masalah ataupun satu dugaan lagi, iaitulah istidraj. Perlu kita ingat dan hati-hati, jangan merasakan kita ini akan husnul khatimah. Kita jangan terlalu merasa yakin dengan apa yang telah kita usahakan, kerana kita tidak tahu mana satu amalan kita yang diterima. Adakah setiap apa yang telah kita laksanakan dalam bentuk ibadah apapun, adakah ianya betul-betul ikhlas, bersih, suci, semata-mata mengharapkan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebaliknya. Karena ada orang yang beramal pada zahirnya dengan amalan-amalan ahli syurga, sehingga kan kalau diikutkan itu jaraknya dengan syurga itu terlalu dekat, tetapi akhir kesudahannya su'ul khatimah, menyebabkan dia dicampakkan ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang kita lihat pada zahirnya beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, sehingga kan kita menghukumkan dia sebagai ahli neraka, sedangkan kita tidak tahu akhir kesudahannya seperti mana. Allah nak beri kebaikan kepada dia, di mana akhir kesudahan dia kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa hina dan rasa berdosa, sepenuh hati mengharapkan keampunan, merasakan takut yang sebenarnya takut kepada kekuasaan dan juga penyesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia kembali bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka Allah terima dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam syurga.
Oleh itu, perlulah kita ingat, seseorang mukmin adalah seorang yang cekal dan tabah dalam menghadapi segala ujian yang dihadapkan kepadanya. Apapun bentuk ujian yang dihadapkan kepadanya, dia tabah dan juga sabar menghadapinya. Karena hati orang mukmin ini tepu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya ujian, dia sudah lama mengenali sifat-sifat Allah. Yang di antara lain yang kita boleh sebutkan di sini, mengetahui Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Raja bagi segala raja, Allah Maha memberi kesejahteraan, Allah itu yang gagah. Sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ini telah berada dalam diri orang yang beriman, menyebabkan dia tidak gentar, dia tidak kisah, bahkan tidak ada sekelumit rasa takut dalam jiwanya jika Allah mengujinya dengan apa-apa ujian sekalipun. Bahkan dia bersedia untuk menghadapi ujian-ujian tersebut dengan penuh kerelaan, dengan penuh kehambaan, dengan penuh rasa syukur, bahkan sehingga tahap ditimpa ujian yang begitu dahsyat sekalipun, dia masih lagi mengangkat rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selaku orang mukmin perlu benar-benar sedar bahawa apalah sangat yang boleh dilakukan oleh manusia sehingga menyebabkan kita begitu takut dengan ugutan manusia. Kita lupa dengan ugutan ataupun amaran Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun manusia ini boleh menjadi teman kepada kita, tetapi mereka tetap lemah. Manusia ini tetap lemah kerana mereka juga adalah manusia seperti kita. Oleh itu, kita perlu sedar, eloknya lebih baik kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita mendahulukan aduan kita kepada manusia. Kerana akhirnya manusia ini hanya boleh memberi sedikit pendapat dengan pendapat yang lemah, dan belum tentu pendapat tersebut dapat meredakan apa yang kita alami. Sedangkan jika kita kembali mengharapkan ataupun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, natijahnya kita akan merasa tenang, kita akan merasa lapang, dan apa yang Allah taala tentukan berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk diri kita pada ketika itu, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian pada kali ini dapat diambil manfaat dan juga memberi sedikit kebaikan kepada diri saya sendiri. Insya-Allah kita akan sambung berkongsi untuk masa-masa yang akan datang. Haza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.